Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali belajar secara online. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Diana dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Okey, dah bersedia belum nak belajar? Kalau dah, kita baca dulu doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbish rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okey, sekarang cikgu nak kamu lakonkan semula perkataan yang cikgu sediakan. Okey, dah bersedia? Okey, dalam kiraan 1, 2, 3, pejam mata. Ya, semua kena pejam mata. Kalau buka salah lah. Pejam mata. Seterusnya, tarik nafas. Tarik. Lepas. Yang ketiga, tepuk tangan. Berikan tepukan yang sangat gemuruh. Tepuk kuat-kuat. Okey. Dan yang keempat, urut bahu. Picit-picit sikit bahu tu, urut-urut bagi segar untuk kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Baik, dari perbuatan yang kamu lakonkan tadi, rasa-rasa cikgu nak ajar tajuk apa hari ini? Siapa dapat teka? Ya, hari ini cikgu nak ajar kamu kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey, kita mulakan dengan definisi. Kata kerja aktif transitif itu apa? Kata kerja aktif transitif itu ialah kata kerja yang biasa ditandai dengan imbuhan me, imbuhan men dan imbuhan men-kan. Seterusnya, kata kerja aktif ini dia mesti disertai oleh objek. Sekarang kita lihat definisi kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ini ialah biasa ditandai dengan imbuhan di, imbuhan di-kan, imbuhan di-i dan imbuhan ter. Dan seterusnya, kata kerja pasif ni ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Macam mana tu? Nanti cikgu tunjuk contoh. Dan yang terakhir, kata kerja pasif ini diikuti dengan kata sendi oleh. Jadi sekarang, mari kita lihat cara untuk membina kata kerja aktif transitif. Pertama sekali, kamu kena letak pelaku, nombor 1. Yang kedua, kamu letak kata kerja aktif. Awali dengan imbuhan me, men dan men-kan. Yang ketiga, diakhiri dengan objek. Akan tetapi untuk kata kerja pasif dimulai dengan objek dulu. Yang kedua barulah kata kerja pasif. Dan yang ketiga barulah pelaku. Okey, sekarang kita lihat contoh kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Sebelum kita lihat contoh, kamu kena ingat semula imbuhan. Kata kerja aktif diawali dengan imbuhan me, men-kan dan men. Manakala untuk kata kerja pasif diawali dengan imbuhan di, di-i, di-kan dan ter. Salah satu. Okey, contoh kata kerja aktif yang pertama, membaca buku. Membaca kata kerja aktif, kenapa? Kerana diawali dengan imbuhan mem. Kemudian buku ni apa? Buku sebagai objek. Apabila dia menjadi kata kerja pasif, ia bertukar menjadi dibaca oleh. Kenapa dibaca? Kerana diawali dengan imbuhan di, kemudian diikuti kata sendi oleh. Contoh yang kedua, mencuci piring. Men. Piring sebagai objek. Apabila menjadi kata kerja pasif, ia bertukar menjadi dicuci oleh. Dicuci diawali dengan imbuhan di, oleh sebagai kata sendi. Contoh ketiga, menanam pokok. Menanam ni kata kerja aktif sebab diawali dengan imbuhan ma. Kemudian pokok sebagai objek. Apabila pasif, ia bertukar menjadi ditanam oleh. Ditanam, imbuhan di, oleh
kata sendi. Begitu juga contoh keempat, mengemas bilik. Mengemas kata kerja sebab diawali imbuhan men. Bilik sebagai objek. Kata kerja pasif dia pula dikemas oleh. Di, imbuhan di, oleh kata sendi. Yang terakhir, mengelak tingkap. Mengelak imbuhan men. Tingkap sebagai objek. Kalau pasif ialah dilak. Imbuhan di dan diikuti dengan kata sendi oleh. Contoh ayat aktif dan ayat pasif. Sebelum kita lihat contoh, kamu kena tengok dulu susunan untuk membina ayat aktif. Kalau bina ayat aktif, pelaku duduk di nombor 1, kata kerja aktif duduk di nombor 2 dan objek nombor 3. Manakala pasif pula, objek ni duduk di hadapan nombor 1, kata kerja pasif nombor 2 dan pelaku nombor 3. Dia berbeza di situ. Contoh yang pertama, Encik Faizal membaca buku di perpustakaan. Kalau pasif, buku di perpustakaan itu dibaca oleh Encik Faizal. Encik Faizal pelaku, membaca kata kerja aktif nombor 2, buku sebagai objek. Kalau ayat pasif, buku sebagai objek dibaca oleh sebagai kata kerja pasif dan Encik Faizal sebagai pelaku. Nombor 2, nenek mencuci piring di dapur. Untuk ayat aktif, kita lihat nenek sebagai pelaku, kita letak nombor 1, mencuci sebagai kata kerja aktif nombor 2, piring sebagai objek nombor 3. Ayat pasif pula, piring di dapur itu dicuci oleh nenek. Piring sebagai objek nombor 1 kita letak. Dicuci oleh sebagai kata kerja pasif, nenek sebagai pelaku nombor 3. Betul? Dan contoh yang terakhir, ayat aktif. Siti menanam pokok bunga di halaman rumah. Siti sebagai pelaku nombor 1, menanam kita letak nombor 2 sebagai kata kerja aktif. Pokok bunga sebagai objek kita letak nombor 3. Ayat pasif pula, pokok bunga di halaman rumah itu ditanam oleh Siti. Pokok bunga sebagai objek kita tulis nombor 1. Ditanam oleh sebagai kata kerja pasif kita tulis nombor 2. Siti sebagai pelaku nombor 3. Sekarang kamu buka buku teks kamu pada muka surat 39. Pada muka surat ini terdapat gambar. Okey ya, gambar ni gambar nombor 1, ini gambar nombor 2, gambar nombor 3 dan ini gambar nombor 4. Sekarang kita nak baca cerita ni dan cerita ni mestilah bersesuaian dengan gambar. Dan kamu perlu lengkapkan cerita ni dengan pilihan jawapan yang telah diberikan. Cuba kamu lihat dalam kotak hijau ni ada pilihan jawapan apa yang pertama? Tersenyum. Pilihan jawapan kedua, disuap. Pilihan jawapan ketiga, disusun. Dan yang keempat, mengemas. Pilihan jawapan ni kamu nak tulis di mana? Pada bahagian yang ada gambar senyum ni. Yang di tempat kosong. Di situ kamu kena letakkan jawapan yang betul. Kita baca dulu cerita. Okey, tajuk dia ialah berbakti kepada jiran. Ini cerita tentang jiran lah. Kita mula dengan perenggan yang pertama. Nek Temah jiran Hana. Pada suatu hari, Nek Temah sakit. Oleh itu, Hana dan ibunya memasak makanan untuk Nek Temah. Yang kedua, perenggan yang kedua, mula-mula Hana memotong sayur dengan pisau di dapur. Sayur itu digoreng oleh ibu Hana. Okey, cerita ni merujuk kepada gambar ni. Hana potong sayur, kemudian sayur tu digoreng oleh ibu Hana. Okey, perenggan ketiga. Seterusnya, Hana memasak bubur. Bubur itu disenduk oleh Hana dengan cermatnya. Okey, cerita ini merujuk kepada perbuatan Hana ni. Perbuatannya apa? Senduk bubur masuk ke dalam mangkuk. Perenggan yang keempat. Selepas itu, bubur itu tempat kosong. Kepada Nek Temah. Kamu rasa apa jawapan yang sesuai? Kita lihat gambar yang ketiga.
Selepas itu bubur itu ya. Jawapannya disuap. Nek temah tempat kosong kerana berasa gembira. Okey. Untuk gambar ketiga, ada perkataan tersenyum. Jadi di situ jawapannya ialah Nek temah tersenyum kerana berasa gembira. Sekarang kamu salin semula cerita ni ke dalam buku tulis. Berdasarkan kisah tadi, Nek Temah sakit. Hana dan ibunya mengambil berat terhadap Nek Temah. Begitu juga dengan kita. Kita disuruh jaga hubungan baik dengan Allah dan juga manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu antaranya jiran. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia perlu berbuat baik pada jiran. Nak buat baik macam mana? Iaitu dengan jaga sikap dan tutur kata. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik ataupun melakukan perbuatan yang jahat. Nabi juga berpesan bahawa tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya. Jadi, cikgu nak menyeru kepada anak murid cikgu supaya kita sama-sama menjaga hubungan kita dengan jiran. Okey, apa perlu kamu buat? Pertama sekali, kamu tulis dulu hari. Hari ni hari apa? Isnin. Setelah itu, kamu tulis tarikh. Tarikh 14 hari bulan 6, 2021. Kemudian tulis tajuk. Tajuk dia apa? Berbakti kepada jiran. Gariskan. Setelah itu, barulah kamu salin semula cerita yang terdapat dalam buku teks muka surat 39 tadi ke dalam buku tulis ya. Pastikan selang satu baris di setiap perenggan yang baru. Tulis dengan tulisan yang kemas. Itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.